Alright, boleh nampak ya? Boleh, boleh. Alright, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua yang saya hormati sekalian. Seterusnya kami akan meneruskan pembincangan pada hari ini dengan tutorial soalan 7 yang bertajuk Gerakan buruh di dunia dipengaruhi oleh kemelut politik dan bukannya disebabkan oleh tuntutan ekonomi. Bincangkan dengan menggunakan teori dan pendekatan yang sesuai. Saya Nurhami bin Sukut bersama rakan seperjuangan saya Syafir Rahmati Jeffrey hari ini akan cuba untuk menerangkan dengan menelusuri setiap teori gerakan buruh yang ada untuk dengan lebih jelas tentang topik kita pada hari ini. Baik. Pertama sekali adalah kita perlu faham adalah gerakan buruh merupakan salah satu aktiviti para penerima upah ini yang kita panggil sebagai pekerja ataupun buruh ini untuk memperbaiki kondisi kerja dan kualiti kerja dan kehidupan mereka sekaligus. Di mana gerakan buruh dapat bersifat sementara ataupun akhirnya akan berkembang menjadi sebuah kesatuan kerja ataupun kesatuan pekerja. Misalnya beberapa tokoh perburuhan seperti Kerr, Dunlop, Harbison dan Myers menyimpulkan bahawa industrialisasi ini telah menciptakan berbagai macam jenis kesatuan sekerja walaupun berbeza fungsi, struktur kepimpinan dan ideologi. Seperti yang kita tahu sendiri, kesatuan sekerja itu adalah salah satu platform pekerja ini dalam menjalankan pergerakannya dalam sistem pekerjaan mereka untuk mendapatkan kondisi kerja yang baik dalam mereka bergelar sebagai seorang pekerja. Jadi kita akan lihat hari ini adakah pergerakan pekerja ini, gerakan buruh ini dipengaruhi oleh kemelut politik ataupun tidak. Baik. Teori gerakan buruh kita yang dapat kami berikan hari ini, kita ada 5 teori. Yang pertama adalah teori revolusi, seterusnya kita ada teori demokrasi industri, dan kita ada teori business unism, kita ada teori sosio-psikologi, dan juga teori perubahan. Nah, ini teori revolusi yang akan kita cuba jelaskan satu persatu untuk membincangkan topik kita hari ini. Baik. Yang pertama, teori revolusi. Teori revolusi muncul dari gerakan buruh sosialis dan komunis. Dalam pandangan ahli teori revolusi terkemuka, sejarah adalah catatan perjuangan kelas-kelas yang terdapat dalam kalangan masyarakat pada ketika dahulu, di mana kelas pekerja ini diciptakan sendiri oleh perindustrian. Dalam teori ini berusaha untuk mewujudkan dunia tanpa kelas dalam masyarakat. Maksudnya, pekerja itu tidak ada level yang tertentu untuk kita membezakan prioritinya dalam industri. Dan juga sehingga keadaan masyarakat dalam persamaan ekonomi untuk semua orang. Dalam teori revolusi ini, kita dapat lihat bahawa teori ini cuba mengetengahkan bahawa dalam gerakan buruh ini, mereka mempunyai satu matlamat yang sama. Seperti yang kita tahu sendiri, gerakan buruh yang pertama sekali kita tahu adalah pada ketika zaman revolusi industri yang pertama. Daripada pekerja yang daripada sektor pertanian akhirnya beralih kepada sektor industri, dan itu adalah disebabkan oleh pengaruh keadaan semasa pada ketika itu. Seperti yang saya sebutkan di pengenalan tadi, gerakan buruh ini kadang-kadang ini akan jadi permanen dan kadang-kadang itu akan melihat kepada situasi semasa. Jadi melihat teori yang pertama, gerakan buruh ini mungkin akan jadi berlaku di masa hadapan, melihat kepada situasi semasa dan kemelut politik negara dan sebagainya. Mungkin gerakan buruh ini akan terpengaruh oleh kemelut politik negara yang ada pada ketika itu. Mungkin perkara yang berlaku di zaman revolusi industri pertama dahulu itu akan terjadi lagi, melihat kepada perkembangan revolusi industri yang ada pada masa kini. Itu kita tidak tahu, mungkin melihat kepada gerakan buruh yang ada pada ketika ini. Baik, yang kedua. Yang kedua kita ada teori demokrasi industri. Apa yang dimaksudkan dengan teori demokrasi industri ini adalah teori ini masukkan unsur demokrasi dalam hubungan kerja industri. Maksudnya demokrasi yang seperti kita lihat dalam politik itu cuba dimasukkan dalam industri, dalam bidang pekerjaan. Berdasarkan penelitian Sydney dan Petrus Webb terhadap kesatuan kerja di Inggeris, syarikat buruh di Inggeris,
dikemukakan teori demokrasi industri ini. Ini melihat kepada situasi semasa di Inggris, melihat kepada wujudnya teori ini, di mana mereka menyimpulkan bahawa perkembangan syarikat buruh ini ataupun kesatuan sekerja ini dalam hubungan kerja industri adalah sejajar dengan pertumbuhan demokrasi dalam pemerintahan. Teori ini melihat bahawa gerakan buruh itu adalah dipengaruhi oleh pemerintahan yang ada, dipengaruhi oleh politik yang ada di mana industri itu berada. Itu yang diketengahkan oleh Sydney dan Beatrice Webb melihat. Maksudnya, gerakan buruh itu sendiri boleh ataupun ia memang dipengaruhi oleh kemulut politik dan bukannya ekonomi. Itu melihat kepada teori Sydney dan Beatrice Webb. Lalu, hal ini berkait rapat dengan isu politik dalam gerakan buruh menurut Sydney dan Beatrice Webb, iaitu untuk mengatur persyaratan kerja, iaitu kesatuan sekerja itu sendiri berusaha untuk menggunakan peraturan yang ada, peraturan ataupun akta, kita lihat kepada akta-akta kerja dan sebagainya. Dan syarikat buruh ini, kesatuan sekerja ini mengatur persyaratan kerja itu dengan membataskan jumlah buruh yang ada dalam sesuatu bidang. Maksudnya, dalam kesatuan sekerja sendiri, kita tahu para pekerja ini terdiri daripada kesatuan sekerja majikan, kesatuan sekerja pekerja, dan juga kesatuan sekerja ini dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh pendekatan-pendekatan yang ada, misalnya pendekatan unitaris, pendekatan Marxis dan sebagainya, dan itu melihat kepada motif utama gerakan buruh itu terjadi. Jadi, andainya gerakan buruh itu melihat kepada untuk mengambil peluang dan ruang daripada pemerintah dan politik negara, maka menurut teori ini, gerakan buruh itu adalah dipengaruhi oleh kemulut politik. Baik, seterusnya kita ada teori ketiga, teori business unionism. Apa yang disebutkan oleh teori business unionism ini adalah teori ini mengutamakan aspek ekonomi daripada aspek politik. Berbeza dengan teori kita yang ada tadi, teori ini melihat kepada aspek ekonomi dan bukannya aspek politik. Dia melihat lebih kepada aspek ekonomi dan bukannya aspek politik. Menurut teori ini, pekerja bersedia bergabung sebagai anggota kesatuan pekerja supaya mereka dapat mewakili dalam rundingan dan tawar-menawar dari segi kerja, keadaan kerja, kontrak kerja, dan dalam pengawasan seharian hubungan kerja. Maksudnya, teori ini melihat bahawa pekerja hanya mahukan kondisi kerja mereka dalam bidang pekerjaan itu baik. Dan mereka tidak kisah tentang apa yang terjadi dengan politik sekalipun. Mereka hanya memikirkan tentang bagaimana kepentingan mereka itu dapat terjaga dalam organisasi kerja mereka. Lalu mereka cuba untuk terlibat sama dalam perundingan kolektif dan sebagainya untuk memenuhi setiap keperluan yang ada dalam organisasi mereka. Baik, melalui teori business unionism ini, menurut Samuel Gompers, yang mana merupakan pemimpin pertama American Labour Federation, kesatuan kerja adalah dibentuk untuk meningkatkan upah dan keselamatan ekonomi, mengurangkan waktu bekerja, melindungi kesihatan, dan mencegah tindakan sewenang-wenangnya daripada majikan. Itu yang dilihat oleh Samuel Gompers. Maksudnya, pekerja ini, gerakan buruh, melihat kepada teori business unionism ini adalah untuk mendapatkan apa yang disebutkan sebagai itulah yang perlu disediakan oleh majikan dalam organisasi kerja mereka. Makanya teori ini wujud disebutkan seperti Samuel Gompers. Manakala menurut Stresser dan John Mitchell menyatakan bahawa motivasi mereka ini adalah untuk bergabung dengan kesatuan pekerja adalah kerana mereka didorong oleh keperluan harian ekonomi dan bukannya non-ekonomi.
Itu yang dilihat oleh Samuel Gempers, dan itu juga yang dilihat oleh Schleser dan John Mitchell. Baik, seterusnya. Silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Yusyafira akan membentangkan tentang teori sosiopsikologi. Menurut teori ini, satuan sekerja dianggap sebagai tempat bekerja yang memenuhi berbagai keperluan dan keinginan mereka lah. Menurut Carl Layton H. Parker, beliau memandang keahlian kesatuan sebagai peluang untuk memenuhi keperluan semua anggota dalam hubungan pekerjaan mereka. Seterusnya, teori yang kelima yaitu teori perubahan. Menurut teori ini, matlamat kesatuan sekerja akan sentiasa berubah mengikut perubahan keadaan kerja di syarikat dan perubahan dalam masyarakat. Seligman menyatakan bahwa pergerakan buruh ditentukan oleh beberapa faktor lah. Faktor yang pertama ialah tentangan usahawan atau kapitalis. Faktor yang kedua ialah kekuasaan golongan intelektual mengatasi gerakan buruh. Faktor yang ketiga ialah kematangan mentaliti kesatuan sekerja. Oleh itu, pergerakan pekerja buruh akan sentiasa berubah mengikut faktor dan penentu. Seterusnya, Seligman membezakan antara pekerja organik, yaitu buruh yang sebenarnya berada di kilang lah. Tenaga buruh yang seharusnya ialah konsep buruh itu sendiri yang merupakan produk golongan intelektual yang pada kebiasaannya tidak datang daripada kelas pertama, mereka akan datang daripada kelas-kelas yang seterusnya lah. Pergerakan buruh yang matang didominasi bukan oleh orang yang mematuhi konsep intelektual itu sendiri, tetapi mempunyai firasat atau ideologi yang menjana diri, sehingga timbulnya dari keperluan dan aspirasi pekerja yang organik tadi itulah. Akhir sekali, Seligman menginginkan elemen dan psikologi kolektif yang menyetujui kewujudan gerakan kesatuan sekerja dalam sebuah organisasi. Baik, terima kasih. Kesimpulannya adalah kalau kita lihat kembali kepada soalan kita pada hari ini adalah gerakan buruh di dunia dipengaruhi oleh kemeluk politik dan bukannya disebabkan oleh tuntutan ekonomi. Itu sebenarnya melihat kepada motif kepada buruh tersebut. Untuk berlakunya gerakan buruh itu perlu adanya kesatuan sekerja. Dan untuk adanya kesatuan sekerja itu perlu melihat kepada tuntutan mereka untuk mewujudkan kesatuan sekerja. Apakah yang motif yang hendak diketengahkan oleh mereka agar mereka kesatuan sekerja mereka itu dapat mencapai motif mereka. Jadi hari ini kita melihat bahawa motif mereka itu adalah bergantung dengan apa yang disebutkan sebagai keinginan mereka dalam kesatuan sekerja itu sendiri. Sama ada mereka mahu memperbaiki kondisi dan kualiti kerja mereka dan sebagainya. Maka apa yang ingin kami tengahkan adalah gerakan buruh di dunia ini, ia memang dipengaruhi oleh kemeluk politik dan ia juga dipengaruhi oleh ekonomi. Ini rujukan yang kami ada. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.